Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini bersama dengan Cikgu Ramiza bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 2. Tema yang kita pelajari pada hari ini ialah berbudi kepada alam, iaitu tema baru, tema ke-14 dan tajuknya Gerabak Air Hitam. Okey, sebelum itu kamu lihat dahulu gambar ini. Siapa tahu ini gambar apa? Ini ialah gerabak kelapa sawit di China ya. Okey, berdasarkan gambar ini, topik kita pada hari ini ialah tentang gerabak kelapa sawit ya, iaitu tempat untuk memuatkan kelapa sawit lah, truk untuk memuatkan buah kelapa sawit. Jadi hari ini inilah kita belajar tajuknya ya, gerabak air hitam. Okey, standard pembelajaran 3.4.3 menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis. Fokus kita pada hari ini ialah kamu dapat menulis perenggan pendahuluan dan perenggan kesimpulan menggunakan bahasa yang gramatis. Okey, hari ini ialah kemahiran menulis ya, menulis karangan dalam bahagian C. Kalau dalam format PT3 Bahasa Melayu, menulis karangan respon terbuka ya, iaitu bahagian C 30 markah. Kamu menulis perenggan pendahuluan dan satu lagi perenggan kesimpulan. Sebelum ini kita sudah belajar menulis perenggan isi. Jadi pada hari ini kita belajar menulis perenggan pendahuluan dan juga perenggan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis. Fokusnya perenggan pendahuluan dan perenggan kesimpulan. Terlebih dahulu kita masuk iaitu perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan ni terdapat beberapa jenis ya, iaitu perenggan definisi, kedua perenggan tokoh, ketiga perenggan suasana. Ini berbentuk cereka atau cerita. Keempat, perenggan persoalan. Kelima, perenggan peribahasa. Keenam, perenggan puisi. Dan yang ketujuh, perenggan gabungan. Boleh pilih mana-mana 2 atau 3 daripada di atas menjadi perenggan pendahuluan gabungan. Ini terpulang dengan pelajarlah. Terpulang dengan kamu. Kamu mahu menulis perenggan pendahuluan yang mana satu. Ikut kreativiti masing-masing. Dan juga kamu punya pengalaman ataupun hasil pembacaan kamu. Bagaimana mahu menulis perenggan pendahuluan? Sebelum itu kita tengok dahulu contoh tajuk ya, tajuk iaitu langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Ini tajuk karangan. Kalau kamu dibagi soalan contohnya tentang langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Jadi macam mana mahu mengenal pasti ataupun menulis perenggan pendahuluan ni? Jadi ada 2 perkara yang penting dalam perenggan pendahuluan, iaitu kamu kena tahu apa temanya dan juga yang kedua fokus atau arahan atau kehendak. Berdasarkan tajuk di atas, langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Apa temanya? Tema daripada tajuk di atas ni. Temanya ialah tentang permainan tradisional. Kalau kamu dapat soalan, kamu buka soalan tu, kamu tengok dulu apa tema dan juga fokus tentang karangan tersebut. Jadi temanya ialah permainan tradisional. Dapat terus garis. Temanya permainan tradisional. Dan fokus atau arahan atau kehendak soalan ialah tentang apa? Langkah-langkah mempopularkan. Jadi fokus soalan apa yang kamu kena buat untuk isi iaitu langkah-langkah mempopularkannya. Panduan untuk menulis perenggan pendahuluan. Ada 4. Ada 4 yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan. Para pelajar sila tulis nota ini ataupun dengar dengan aktiflah. Dengar dengan aktif tentang
panduanlah untuk menulis perenggan pendahuluan. Ada 4 yang perlu ada, iaitu pertama ayat tema. Ayat tema ini bermaksud pernyataan umum. Okey. Kedua, ayat rangsangan. Ketiga, ayat huraian atau contoh. Dan keempat, ayat fokus. Okey, kita lihat dahulu contoh ya, ayat tema. Ayat tema berkaitan dengan tadi ya, langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Ayat temanya ialah lebih kepada definisi lah. Definisi. Contohnya permainan yang dimainkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ini definisi permainan tradisional. Sebab tadi tu ayat temanya, nampak sini ya, tentang permainan tradisional. Jadi untuk menulis ayat tema, kamu boleh bagi apa-apalah yang berkaitan, contohnya definisi, yang sesuai, contohnya definisilah apa maksud permainan tradisional. Yang kedua ialah ayat huraian. Ayat huraian ni berkaitan dengan permainan tradisional tadi ya. Permainan tradisional ni warisan budaya yang menjadi identiti sesuatu bangsa. Okey. Ayat contohnya, ayat contoh, apa contoh-contoh permainan tradisional? Contohnya congkak, gasing, gala panjang, sepak raga dan lain-lain. Wow, itu terpulanglah dengan kreativiti kamu. Yang penting tidak lari daripada permainan tradisional itu. Okey, yang seterusnya ialah ayat rangsangan. Ayat rangsangan, ya ini ya tadi ayat rangsangan. Permainan tradisional ini kian dilupakan atau dipinggirkan kerana wujudnya permainan moden yang lebih canggih. Okey. Dan seterusnya ayat fokus. Ayat fokus ini sudah tadi kamu kenal pasti. Di sini ya, fokus ataupun arahan atau kehendak langkah-langkah mempopularkan. Dalam perenggan pendahuluan wajib ada ayat fokus ini. Karangan ini berfokus kepada apa? Contohnya tadi kehendaknya pelbagai langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Jadi ayat fokusnya contoh pelbagai usaha perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional. Ini kerangka asaslah untuk menulis perenggan pendahuluan. Okey, ini jenis definisi diambil ya. Kalau kamu mahu buat yang lain pun tidak ada masalah, terpulang seperti ini ya, jenis-jenis perenggan pendahuluan, ikut kreativiti para pelajar ya. Okey, perenggan pendahuluan lengkap berdasarkan contoh tadi yang dibuat untuk perenggan pendahuluan. Inilah permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Contohnya, permainan tradisional seperti congkak, gasing, gala panjang, sepak raga dan lain-lain menjadi identiti bangsa Melayu di Malaysia. Ini ialah permainan orang Melayu ya, secara turun-temurun lagi. Namun begitu, permainan ini dipandang enteng dan kian dilupakan kerana wujudnya permainan moden yang lebih canggih. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, pelbagai usaha perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional. Pendahuluan lengkap ini adalah berdasarkan tadi ni ya, yang 4 perkara ini. Ayat tema, ayat rangsangan, ayat huraian atau contoh, ayat fokus. Okey, jangan lupa juga masukkan peribahasa. Kalau karangan umum, jangan lupa juga memasukkan peribahasa atau ungkapan menarik. Macam di sini, sebelum nasi menjadi bubur. Okey. Ini adalah perenggan pendahuluan. Seterusnya yang kedua, kita masuk kepada perenggan penutup. Perenggan penutup ini ialah kamu membuat kesimpulan atau menyimpulkan isi-isi penting yang telah dibincangkan. Seterusnya menyatakan pendirian tentang tajuk yang dikemukakan. Kesimpulan bersifat lebih umum dan padat. Dan yang terakhir, kepanjangan perenggan mestilah seimbang dengan perenggan isi dan pendahuluan. Kalau menulis karangannya, kamu kena seimbangkan perenggan. Jangan perenggan pendahuluan ringkas dalam 3 baris. Sekali perenggan isi 5-6 baris. Penutup
2 atau 3 baris. Salah ya, kamu kalau boleh seimbangkan perenggan itu ya. Okey, seimbangkan supaya nampak lagi padat dan ciri-ciri karangan yang cemerlang lah. Okey, perenggan penutup. Panduan untuk menulis perenggan penutup, ada 4 perkara yang perlu ada dalam perenggan penutup, iaitu pertama, ayat kesimpulan, kedua, ayat cadangan, ketiga, ayat ramalan, keempat, ayat harapan. Okey, kamu ingat ini, kalau mahu menulis perenggan penutup karangan, mesti ada 4 perkara ini, ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat ramalan dan ayat harapan. Okey, kita lihat dahulu contoh bagaimana teknik menulis perenggan penutup. Okey, ayat kesimpulan. Ada penanda wacana penutup di situ ya. Kesimpulannya, terdapat banyak langkah atau usaha yang boleh diambil atau difikirkan atau diusahakan oleh siapa bagi tema soalan tadi mempopularkan permainan tradisional. Okey, ini contoh rangka untuk kamu menulis perenggan penutup. Ini sesuaikanlah siapa tema soalan. Okey. Ayat cadangan. Ayat cadangan ini mesti ada kata kunci perlulah, mestilah, haruslah. Contohnya, oleh itu, siapa, perlulah, atau mestilah, atau haruslah, dan apa cadangan kamu. Ini ayat cadangan. Okey. Yang ketiga, ayat ramalan. Ayat ramalan, kesan atau akibat sekiranya cadangan yang diberi tidak dilaksanakan. Ayat ramalan ni kamu jangkakan. Kalau cadangan tersebut tidak dilaksanakan, apa yang berlaku? Contohnya, seandainya hal ini dianggap remeh, maka apa ramalan kamu? Okey, dan yang keempat, ayat harapan. Ayat harapan, contohnya semua pihak dapat merealisasikan atau melaksanakan atau bekerjasama. Apa harapan kamu? Okey. Ini adalah rangkalah bagaimana kamu mahu menulis perenggan penutup. Pastikan ada 4 perkara ini. Ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat ramalan dan juga ayat harapan. Okey, ini adalah berkaitan dengan tajuk kita tadi, iaitu permainan tradisional. Apa ayat kesimpulannya? Pelbagai langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Ya, ayat kesimpulan tadi berkaitan dengan, kamu ingatkah? Dengan apa? Ayat kesimpulan adalah kaitan dengan fokusnya tentang apa? Langkah di sini kan mempopularkan permainan tradisional. Tengok balik apa tajuk tadi, ya. Okey. Ayat cadangannya semua pihak bekerjasama atau memainkan peranan memartabatkan permainan tradisional. Ini cadangan apa yang perlu dilakukanlah. Okey, yang ketiga ayat ramalan. Ayat ramalan ni kamu ramalkan, jangkakan. Kalau kalau dianggap enteng ataupun tidak dilaksanakan cadangan tersebut, apa dia punya jangkaan yang berlaku ya. Contohnya sini, bimbang ianya ditelan zaman, seterusnya hilang identiti bangsa. Ya. Okey, dan yang keempat, ayat harapan dapat menjadikan permainan tradisional masyarakat kita gah di persada antarabangsa. Kita boleh angkat, memartabatkan permainan tradisional kita itu terkenal ataupun dikenali di persada antarabangsa. Okey, terpulang dengan para pelajar, yang penting logik ya dan saling berkesinambunganlah, ada kohesi dan koherennya. Okey, ini contoh perenggan penutup lengkap tentang tadi ya, permainan tradisional. Okey, perenggan penutupnya, kesimpulannya, boleh juga tuntasnya, deduksinya, konklusinya. Okey, terdapat pelbagai langkah yang boleh difikirkan oleh semua pihak bagi mempopularkan permainan tradisional. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama memainkan peranan masing-masing dalam usaha memartabatkan permainan tradisional agar ia terus kekal zaman berzaman, ibarat tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Okay, ini ada peribahasa ya, peribahasa ungkapan menarik. Tanpa kerjasama semua pihak, kebimbangan permainan tradisional terus lupus ditelan zaman bakal menjadi kenyataan. Okey, yang ini apa tadi? Ayat apa? Okey, ayat ramalannya. Dan
Oleh itu, masyarakat perlu berganding bahu menjadikan permainan tradisional pilihan utama mereka supaya dapat diketengahkan seterusnya dikenali di persada antarabangsa. Ini ayat apa? Ingat ke ayat harapan, ya. Jadi, 4 perkara ini dalam perenggan penutup, ya. Kamu kena ingatlah, cikgu harap kamu ingat, panduan ataupun format. Format yang betul untuk kamu menulis perenggan pendahuluan dan juga perenggan penutup, ya. Okey. Selepas dengar penerangan cikgu tadi, cikgu mahu kamu buka muka surat 172, okey, gerabak air hitam. Okey, berdasarkan bahan ini kamu baca dan fahami, kamu tulis perenggan pendahuluan dan perenggan kesimpulan menggunakan bahasa yang gramatis. Cikgu mahu kamu aplikasikan ini, ya. Macam mana mahu menulis perenggan pendahuluan. Tapi sebelum itu, sebelum menulis perenggan pendahuluan, kamu kena tahu dulu temanya apa dan fokus atau arahan kehendaknya tentang apa. Baru kamu boleh menulis perenggan pendahuluan, ya. Okey, perenggan pendahuluan kena ada ayat tema, ayat rangsangan, ayat huraian, ayat contoh ataupun dan juga ayat fokus. Okey. Dan perenggan penutup kena ada 4 perkara ini, ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat ramalan dan ayat harapan. Okey, kamu aplikasikan ini, kamu tulis perenggan pendahuluan dan perenggan kesimpulan menggunakan bahasa yang gramatis dan berdasarkan panduan tadilah kamu ikut, ya. Menulis macam mana mahu menulis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup. Okey, itu saja kerja kamu. Kalau sudah siap, hantar tugasan kamu dengan cikgu, ya. Okey, itu saja. Kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh mesej cikgulah dalam WhatsApp, ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Tahniah sebab komited mengikuti PDPR. Assalamualaikum dan jumpa lagi.